Putrajaya, orang macam senyum dia. Saya pun cakap, saya bukan yang pasal Ikhwan di Putrajaya tu ya. Saya hanya tinggal di Putrajaya. Dia kata janggut saya tak panjang sangat. Cakap belum panjang lagi. Jadi pertamanya bagi pihak Dewan Perdagangan Islam Malaysia DPIM, kita mengalu-alukan kehadiran rakan-rakan usahawan, pengusaha, peniaga, entrepreneur. Kalau di Indonesia dipanggil wirausaha. Baru sedap sikit, wirausaha yang hadir pada petang ini. Sebahagiannya saya mengenali, sebahagiannya pun saya baru berjumpa hari ini. Tapi apapun kehadiran tuan-tuan dan puan dan saudara sekalian merupakan satu inisiatif atau komitmen yang sangat kami hargai daripada DPIM. Kerana kita sebagai ahli usahawan ini, bila kita berjumpa sesama kita, sama ada kenal tak kenal, insya-Allah akan mewujudkan peluang perniagaan ataupun kerjasama perniagaan. Itulah pentingnya usahawan ini berjumpa. Kalau duduk rumah seorang-seorang, dia akan pening dan dia pun tak lupa jalan. Tapi bila kita berjumpa, bersama dengan kawan-kawan yang kita baru, tanya apa perniagaan, mungkin akan mencetuskan peluang yang baru kepada kita. Sebab itu usahawan dia kena hari-hari keluar rumah, berjumpalah orang. Rajinlah kena pergi surau. Kalau nak jadi partner KL, disyaratkan mesti 40 hari berjemaah di surau sembahyang subuh. Dia akan ambil kita jadi partner. Saya belum dapat lagi jadi partner ni, sebab belum mampu lagi 40 hari berjemaah dengan dia. Jadi memang networking ataupun sesi jaringan ni memang penting, dan alhamdulillah inisiatif ini dimulakan oleh DPIM Putrajaya. Sekurang-kurangnya kita rakan-rakan yang menjalankan perniagaan di Putrajaya, kita boleh berjumpa rakan-rakan baru kita. Dan tadi pun saya baru menghadiri sesi libat urus dengan Kementerian Ekonomi tentang rancangan Malaysia yang ke 13. Tahun ini habis yang ke-12. 5 tahun akan datang, kita akan masuk 5 tahun yang akan datang. Jadi kita menyedari bahawa bidang keusahawanan ini memang bidang yang di kalangan masyarakat Islam dan Putra masih jauh lagi kita tercicir. Walaupun hadis Nabi menyebutkan tis'ata aksyari rizki fit tijarah, 9/10 punca rezeki itu daripada perniagaan, tapi orang Muslim, orang Melayu masih memilih 1/10 tu yang nak kerja makan gaji itu. Kita ni lah yang 1/10 ni yang nak menjadi usahawan dan peniaga. Tadi pun KI sebut dengan saya, kenapa orang Islam terutama di Malaysia ni menjauhkan diri untuk terlibat dalam perniagaan. Mungkin ada asasnya apa yang KI sebut saya tadi, kerana kita ni orang yang bermazhab Syafi'i. Orang mazhab Syafi'i ni dia macam tidak mementingkan bidang perniagaan. Kita tengok mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, negara-negara seperti India, Pakistan, Bangladesh, Turki, Sri Lanka, ini negara-negara Islam yang meletakkan perniagaan itu seolah-olah perniagaan itu satu kewajipan. Itu yang saya nak sebutkan di sini. Seolah-olah meninggalkan perniagaan itu satu dosa. Begitu berat sekali, sebab mereka melihat perniagaan itu ialah bidang yang mesti dikaitkan dengan perjuangan Islam. Betul kalau tengok zaman Nabi, kenapa sahabat-sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Osman, mereka merupakan usahawan-usahawan yang besar. Hari ini kita tokoh korporat. Sebab itu kita mazhab Syafi'i ini masih, walaupun kita ada Kementerian Pembangunan Usahawan, tahun ini pun saya bercakap dengan YB Rafizi, kita ada tidak kurang daripada semua kementerian ada unit pembangunan usahawan. Semua SEDC Kerajaan Negeri ada unit usahawan, tapi kita tak mampu nak melonjakkan bidang keusahawanan ini sebagai kerjaya pilihan. Anak-anak Melayu lebih suka untuk memilih kerjaya sebagai bekerja makan gaji. Malah orang-orang yang pandai yang pergi ke luar negara diikat untuk bekerja dengan GSC 10 tahun, 15 tahun. Jadi yang nak menjalankan perniagaan ini ialah golongan-golongan yang dah tercicir, yang dah tak
orang yang dibuang kerja atau orang yang dah retire. Jadi kita kehilangan bakat-bakat orang-orang yang terbaik untuk menjalankan perniagaan. Mungkin kita tak marah sih. Mungkin ada yang memang dia daripada awal dia profesional, belajar tinggi jadi usahawan, alhamdulillah. Tapi kita nak melihat hari ini cabarannya nak melihat peniaga-peniaga kecil. Kemudian orang yang miskin tegar tu disuruh peniaga. Saya sebut baru ni, kita nak harap orang yang miskin tegar tu nak ubah dia punya kemiskinan untuk berniaga. Kita yang pandai niaga ni pun belum tentu lagi daripada niaga. Yang dah niaga lama ni pun selaut juga. Ini kan kita nak mengharap orang yang miskin tegar tu nak disuruh berniaga. Ini memang satu cabaran yang besar untuk kita nak mewujudkan ataupun menjadikan dunia keusahawanan sebagai dunia yang kerjaya pilihan di Malaysia. Tetapi apapun kita tidak boleh give up. Usaha untuk nak mempromosikan perniagaan ini mesti kita teruskan, dan kita ni lah yang generasi yang mungkin 40-an, 50-an nak melahirkan generasi yang berikutnya, anak-anak kita ni pula untuk mewarisi bidang perniagaan sebagai bidang pilihan mereka. Saya pun, anak saya dah habis belajar universiti pun mencabar juga nak lahirkan untuk membawa mereka untuk menjadi usahawan. Itu pun nampak lebih cenderung nak kerja makan gaji balik. Itu cabaran. Dan rupa-rupanya bukan orang Melayu saja. Bila saya bercerita dengan orang masyarakat Cina, usahawan Cina, dia cakap sama juga. Bukan dalam generasi orang Melayu saja, orang Cina pun sekarang. Dia kata anak-anak orang Cina, mereka akan pilih kerjaya gig ekonomi, bekerja sendiri. Tak nak bermajikan sebab tak nak kena suruh dengan bos, tak nak kena marah dengan bos, nak kerja dalam rumah saja. Kalau perniagaan dia gagal, dia pergi bawa kereta. Itu yang berlaku di kalangan masyarakat Cina. Jadi maknanya hari ini bukan masalah Melayu, masalah Cina. Masalah satu lagi generasi Z dan Y. Z yang lahir tahun 80 ke atas dengan Y. Ini generasi yang, kalau mengikut statistik yang saya dapat baru ni dalam satu taliman, di Malaysia ada 7 juta orang yang tidak ada majikan. Maknanya tak bekerja, 7 juta orang. Termasuklah dalam keluarga kita pun ada ni. Anak-anak kita ni, dia sanggup tak bekerja. Tak nak bekerja duduk rumah sebab mak bapak boleh bagi makan dan dia boleh hidup selesa di rumah. Ada 7 juta sekarang, termasuk pekerja-pekerja kecil yang tak ada majikan. Jadi apa nak jadi negara kita kalau tenaga-tenaga muda yang patutnya ada tenaga yang masih kuat dalam menjalankan kerja, dan hari ini pekerja asing, ikut data yang terbaru ni ada 2.1 juta pekerja asing, dan sekarang ni pekerja asing yang tertinggi ialah rakyat Bangladesh, hampir 1 juta yang terdaftar, dan Indonesia dah mula turun. Indonesia dah jatuh yang ketiga sekarang, tapi kalau 300 ribu saja. Apa maksudnya di sini? Maknanya ekonomi Indonesia dah kembang baik, kita dah turun. Jadi orang Indonesia pun tak nak bekerja di Indonesia. Mungkin satu masa nanti kita akan berhijrah ke Indonesia untuk bekerja di sana, untuk menjadi pembantu rumah, bawa KD, bawa kor. Tidak usah. Yang 7 juta kita nanti itu akan berpindah ke negara sekolah. Jadi inilah cabaran kita hari ini. Kita generasi yang berniaga ini, pertama mesti memperkuatkan betapa kita punya platform perniagaan kita supaya kita boleh memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada orang lain. Dan insyaAllah Dewan Perdagangan Islam Malaysia di BIM sedia menjadi payung memayungi usaha-usaha kita. Alhamdulillah baru ni kita menjemput Perdana Menteri untuk datang ke majlis himpunan usahawan di Malaysia. Malangnya satu hari sebelum program itu beliau tidak dapat hadir kerana melawat program banjir ataupun bangsa banjir di Kedah yang diwakilkan oleh TPM. Jadi alhamdulillah TPM hadir, dan TPM mengumumkan peruntukan khas kepada TPM sebanyak RM1 juta untuk kita menjalankan
melaksanakan aktiviti-aktiviti, tapi bajet itu akan turun tahun depan. Jadi petang ni bajet belum turun lagi. Lepas itu kita makan bihun dulu. InsyaAllah tahun depan kita akan ada menu yang lebih penting. Baik, lagi bila bajet itu sudah turun, jadi insyaAllah saya pun berjanji kepada TBM tujuan kerana cukup kita akan manfaatkan sebaik-baik ini untuk salah satunya memperkuatkan lagi agenda usahawan. Dan antara yang kita akan teruskan Datuk Nafi Putrajaya teruskan usaha untuk merancangkan lagi sesi networking yang sangat berguna kepada usahawan. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Moga-moga Allah memberikan kekuatan kepada kita sebagai seorang usahawan untuk meneruskan perjalanan kita, dan insyaAllah dengan itu kita boleh membantu rakan-rakan kita untuk turut sama berjaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu dia ucapan daripada rakan federasi kita utama pada hari ini, usaha daripada Dewan Perniagaan Islam Malaysia. Tony Muwakil juga Datuk Seri Kanafi hari ini, Datuk Bos dia datang dari Tanah Bocah. Datuknya Datuk Seri Kanafi biasanya. Jadi alhamdulillah, saya melangkah MC di juru kuasa MC dari tuan rumah. Jadi berikutnya kita sesi ini santai, tuan-tuan perempuan masih makanan ada, minuman ada, sambil-sambil itu santai. Dan berikutnya adalah sesi bersama dengan saya. Kenapa kita minum hari ini, kita kenapa untuk menjemput ke sini hari ini. Jadi atas dasar dua logo yang berada di atas. Pertama adalah edisi social network, iaitu adalah saya dan juga tim saya, dan juga daripada BPM Malaysia dan Putrajaya daripada Datuk Seri Kanafi. Untuk maklumat juga, program ini adalah program yang ketiga secara official yang kita buat IT santai bersama usahawan. Pertama kita buat dekat untuk peringkat Shah Alam di Tasik Salah. Alhamdulillah, Kraft juga macam ni. Dan kedua kita buat di Kuala Terengganu, dan di Kuala Terengganu juga pengurusi PIM Terengganu pun hadir bersama dengan tim dari PIM sana. Dan ini adalah yang ketiga kita buat di Putrajaya. Kerana apa? Kerana dia mengikut di mana cawangan edisi sosial dah berada. Jadi insyaAllah selepas ini kita akan berada dekat Kuala Selangor, dan kita akan buat launching juga nanti di Kuala Lumpur, dan seterusnya banyaklah negeri-negeri lain. So edisi social network adalah saya dan juga pasukan saya. Saya juga suka nyari untuk jemput dia bangun supaya semua hadirin tahu satu pertemuan bersama. Pertama saya jemput Tuan Datuk Seri Kanafi untuk bantu kenalkan diri yang lain mungkin sebab Datuk Seri Kanafi Pengurusi PIM Putrajaya merangkap untuk gerakan kolaborasi edisi di Putrajaya. Kita ada pejabat edisi di Jalan Jalan Diplomat Sesi 15. Ada kat situ tembok kita punya. Kedua saya persilakan Tuan Mio kita. Bagus. Ini Tuan Mio punya adalah Abang Direktur Utama untuk edisi bakal kepimpinan edisi penulis buku, dan baru habis berkhidmat dengan TNT, Ketua Bahagian Akademi TNT, dan sekarang giat untuk melatih leadership dalam Malaysia. Kita bawa masuk dan minta dia datang supaya membantu promosi upgrading dari segi keputusan bisnes melalui leadership ini. Dan berikut saya persilakan Tuan Hasri kita, silakan kenalkan. Ini tu Pulu dekat Putrajaya, Tuan Hasri, ex-presiden ekonomi Malaysia, pakar bahagian investment saham. Ini director kita. Dipersilakan juga Tuan Hani, jauh datang daripada Perak ini. Ini wakil kita dari Perak, dan dia merupakan presiden Usanita Malaysia yang baru dilantik tahun Usanita Malaysia, presiden Malaysia, dan juga sebagai rakan komunikasi kita untuk negeri Perak. Silakan juga Tuan Amir kita, director daripada Terengganu, jauh datang dari Terengganu yang baru kita berlangsung di program dekat sana. Itu dah berlangsung di sana. Dan seterusnya rakan paling utama saya Tuan Jadi Syukur, adalah orang yang paling kuat bersama dengan kita. Yang lain terdapat ahli Perak, yang terdapat ahli sebagai agensi. Itu setakat dulu. Dan saya sendiri Haji Nurul Kemal Mahani. Saya adalah presiden dan pengarah urusan kepada
Suara saya jelas? Jelas? Nah, sebab dia macam belakang kita tak suara ini pecah. Testing. Okey, Pak. Clear? Okey. Technical. Terima kasih kerana kehadiran lebih daripada jangkaan. Itu jangka 30-40 datang kehadiran yang lebih. Dan inilah presentasi kita. Konsep kita adalah edisi sosial network. Ini adalah konsep yang mana saya study. Saya duduk dalam Kansili Pembangunan Malaysia. Bahawa di PNM bersama dengan saya bersama dengan PNM bersama Kansili Pembangunan Malaysia dengan Google Corporation. Saya dapat bertahun dengan Google Corporation sehingga sekarang kawasan saya last akan pengarah urusan anak syarikat Google. Dan itu saat saya bersama dengan biasa. Dan saya pernah terlibat dengan Google Corporation dan idea asal network dalam daripada rakan pihak bisnes. Saya kena kut kataan yang dari mana asalnya program. Saya duduk dengan Google lebih daripada 20 tahun yang lalu dan kita orang sebut dalam network dan rakan pihak bisnes. Siapa yang biasa lepas itu saya buat sekali lagi, saya masuk dengan BNI, National Network International. Selama daripada 2019 sehingga tahun ini. Saya baru berhenti daripada BNI dan kita dah buat satu formula khas untuk social network kita ni dalam konsep social network dalam konsep Malaysia punya cara dan juga cara Islamik. Itu yang kita bawa. Jadi yang lain tu kita tak ada masalah. Yang kita cuma nak tak value daripada kita sendiri. Dan 3 value utama yang kita bawa kenapa kita datang. Pertama adalah berukhuwah. Kedua adalah berilmu dan ketiga adalah untuk berbisnes kita datang. So apa dan kenapa kita berada dekat sini? Pertama, saya ada 9 pilar kenapa wujudnya edisi social network. Pilar pertama adalah daripada hadis Nabi. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Ini pilar yang pertama kenapa kita berada dan kenapa kita nak teruskan agenda untuk membuat social network. Kedua adalah ukhuwah faktor kejayaan membina negara. Tidak sempurna iman seseorang dari kamu sehingga ia suka saudaranya mendapat kebaikan seperti apa yang ia sendiri suka mendapatkannya. Maksudnya kalau kita suka syarikat kita besar, kita kaya raya, maknanya kita juga kena buat sama kepada komuniti yang lain. Ini pilar yang kedua untuk membangun bangsa dan juga negara. Yang ketiga, kenapa adalah hadis daripada yang berbunyi tidaklah dua orang Muslim itu bertemu lalu mereka bersalam, melainkan diampunkan dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Jadi kita berjumpa ni sebenarnya satu untuk menghilangkan dosa. Kita banyak dosa. Bila kita banyak berjumpa dengan kawan-kawan dan insya-Allah dengan asbab itu dosa kita juga hilang selain daripada kita dapat apa yang kita nak selepas itu. Yang keempat pilar dia adalah wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang lelaki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui atas apa yang kita buat. Jadi pilar keempat ni adalah untuk berukhuwah kita sebab kita untuk saling mengenal dan saling tolong menolong di antara satu sama lain daripada kepakaran yang kita ada. So pilar yang kelima. Pilar yang kelima adalah value yang kedua adalah menuntut ilmu. Kan? Sesiapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Jadi kita sebenarnya kita buat ukhuwah dalam edisi network ni adalah kita kumpulkan orang-orang yang ilmu dia tinggi-tinggi. Perasan tak perasan tuan-tuan bersama dengan orang yang dalam ilmu yang berbeza di meja masing-masing. Pelbagai industri berdekat sini dan pakar industri. Yang kita jemput sebenarnya adalah kalangan pakar industri. So kalau berkenalan di antara satu sama lain, baru-baru kita tahu dan mereka ni pakar dalam industri masing-masing. Kalau saya nak kenalkan seorang-seorang, ini hari tak habis. Tapi sebenarnya kenallah di antara satu sama lain sebab orang yang kita jemput hari ini adalah orang pakar industri sahaja. Sebab tu kita buat dalam bentuk kecil. Sebab kita nak launching perkara ni supaya orang tahu bahawa dalam ni sebenarnya dia dihimpunkan ilmu yang ada. Dia sebenarnya boleh berkumpulnya ratusan tahun kalau kita nak kumpul-kumpul ilmu yang ada.
So satu lagi adalah menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim. Komuniti kita adalah komuniti untuk belajar dan juga mengajar. Satu adalah saya sendiri kurs mengajar orang. Kedua adalah kita juga nak belajar daripada orang lain. Kita panggil semua pakar industri yang mana kita mungkin pandai dalam satu tapi kita bodoh dalam banyak perkara lain. Jadi apabila kita duduk dalam komuniti orang pandai-pandai, kita akan boleh belajar sentiasa benda-benda baru. Pilar yang keenam adalah kenapa ilmu yang kita ada kita nak kongsikan. Ini konsep yang kita buat. Kita bukan hanya kumpul orang yang pandai tuntut ilmu, tetapi kita nak berkongsi. Yang kita tahu apabila kita mati, kita cuma boleh bawa tiga perkara. Sedekah jariah, doa anak yang soleh. Ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi kita nak jadikan platform edisi social network ni adalah platform untuk orang yang ada ilmu banyak yang share ilmu dia pada komuniti, untuk bangunkan komuniti. Macam Datuk Presiden sebut nanti, tadi dia kata generasi sekarang, generasi Y, generasi Z, mereka ni semua perlu dibimbing. Mereka semua perlu kita bimbing mereka. Jadi komuniti orang yang ada ilmu ni lah yang kena duduk berkumpul dan bimbing mereka. Kalau orang yang tak betul dibimbing, ramai lagi orang yang rasa ilmu dia banyak, ilmu yang tak betul tu dibimbing orang membawa jalan yang tak betul. Jadi orang yang punya ilmu yang betul inilah kena keluar dan berkongsi pada yang lain. Sebab itulah sekarang ni saya pergi mana-mana, saya seluruh Malaysia. Research yang saya buat ni dah 9 tahun sebenarnya, baru saya launching pada tahun ni. Saya bermula ni pada tahun 2015. Selepas saya resign daripada Johor Corporation, saya jadi trainer seluruh Malaysia. Dan saya train banyak coach-coach yang dekat Malaysia. Pada masa yang sama adalah kita kumpul database, cari kawan-kawan seluruh Malaysia. Untuk cari mereka ni supaya mereka ni lah kena keluar dan bantu yang lain. Sebab ramai sahabat kita yang terror, yang pandai, tetapi mereka tak ada platform untuk bantu orang lain. Dia nak tolong tapi tempat tu tak kena. Dia nak tolong tapi rupanya tempat scammer. Dia nak tolong rupanya dia pula yang kena tempat. Jadi kita jadikan satu platform ini adalah untuk orang berkongsi ilmu untuk membimbing generasi masa akan datang. Pilar yang ketujuh, kenapa kita berada di sini adalah kita nak jadi peniaga yang amanah. Seorang ahli peniaga yang jujur lagi amanah, dia akan bersama para nabi, shodiqin dan syuhada. Ini perjuangan kita. Dalam kita buat bisnes, kita nak jadi orang yang bukan hanya hebat dunia, tetapi kita nak jadi hebat juga di akhirat. Pada masa yang sama, kita nak wujudkan generasi yang hebat sama macam apa yang telah kita buat. Yang ke-8, apa dan kenapa sesungguhnya para peniaga ini akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan yang berdosa, melainkan orang yang bertakwa kepada Allah, berbuat kebaikan dan jujur. Jadi kita nak supaya kawan-kawan yang berada dekat sini adalah saling menasihati. Saya sendiri pun bersama dengan kawan-kawan yang lain tolong nasihat kita, tolong ingatkan kita kalau kita terpesong, kalau kita buat benda salah. Apabila kita duduk dalam satu komuniti orang yang baik-baik, bukan sebab kita nak tunjuk baik, tetapi kita nak belajar benda baik dan kita nak sebarkan kebaikan ni jadi lebih besar. Dan yang last sekali, kenapa dan apa yang kita buat hari ini adalah kerana pemimpin. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta dipertanggungjawabkan atas siapa yang dipimpin ni. Kita kena ingat apabila kita jadi usahawan, kita jadi businessman, ramai orang di bawah kita, ramai orang tribe kita, ramai orang follower kita. Dan kena ingatlah setiap perkara itu akan dihitung di akhirat kelak. Adakah kita membawa kebaikan ataupun kita membawa kepada keburukan. Jadi inilah konsep yang kepimpinan inilah kita jemput sahabat-sahabat kita yang jadi leader-leader dalam industri. Kita berkawan dan kita berkolaborasi dengan semua NGO yang baik-baik, semua ketua-ketua yang baik-baik, semua pemimpin-pemimpin yang baik-baik, semua coach trainer yang baik-baik, sebab kita nak mereka juga duduk dalam satu kelompok untuk memimpin orang lain. Pemimpin ni antara adik saya adalah daripada Tuan Mio kita. Sebab modul kepimpinan ni adalah satu modul yang sangat penting dalam komuniti edisi social network yang kita bawa. Jadi tentang kami, Social Peace Point ni sebenarnya dah wujud pada tahun 2015. Saya sebut belum ada platform. Dan sebelum ni kita tengok platform kita adalah Social Peace Point daripada majalah sosial. Majalah sosial saya itu wujud pada tahun 2019. Dah pun 4 tahun. Dan majalah sosial kita dah tukar kepada podcast BBMU. BBMU tu bukan budak-budak baru nak up, tetapi bangsa bisnes matang usia, yang mana kita kumpulkan semua sahabat-sahabat bisnes untuk berpodcast, untuk memberikan idea, memberikan pandangan dan juga kritikan untuk pembangunan. Dan tentang kami, saya cerita lebih kurang tadi, saya dah cerita yang kita fokus pada sekarang ni ada 3 brand utama daripada social entrepreneurship.
Untuk makluman, program kita dah di kategori social entrepreneurship yang mana saya dah start buat tahun 2015, dan social entrepreneurship ni dia bukan NGO, di bawah business entity yang mana Social Business Point Malaysia sedang berhad, tetapi kita gazetkan sebagai social enterprise dan keuntungan dia kembali semula kepada komuniti. Sebab itulah program kita KBHIT kena bayar untuk makan, sebab kita bukan dapat dana, dapat grant, dan kita bukan minta sumbangan. Kita konsep social entrepreneurship adalah berniaga tetapi keuntungan itu balik semula kepada komuniti. Ini yang kita buat. Dan 3 skop bisnes utama yang kita buat sekarang ni adalah kita ada co-working space. Co-working space ni yang kita kata dah wujud dekat Alam dah pun 7 tahun. Pada 2019 sehingga sekarang masih wujud, dan kita ada cawangan di Kuala Terengganu, dan kita dah ada pun di Putrajaya, dan soon kita akan buka di banyak tempat lah, di Perak, Pulau Selangor, KL, yang Rompin, Johor Bahru, tempat-tempat yang digazetkan oleh sahabat-sahabat di seluruh Malaysia ni adalah lokasi co-working space untuk usahawan-usahawan kita menyewa bilik-bilik yang mana perlukan bilik, sewa meja, perlukan alamat, dan virtual office yang mana negeri lain perlukan sewa di negeri yang berbeza. Dan tempat co-working space ni adalah tempat networking center untuk perjumpaan kita dalam mesyuarat, dalam seminar, dalam training, dan juga dalam network yang kita buat di seluruh tempat yang kita buat. Dan kita jangkakan co-working space ini kita target untuk berada di setiap parlimen seluruh Malaysia di bawah program sosial. Sebab kita nak gabungkan database usahawan kita yang baik-baik dan mereka nak jadi bawa kebaikan lebih besar, berada di setiap parlimen seluruh Malaysia. Sebab itulah saya kata kita kumpulkan kawan-kawan yang ada. Saya ada kawan, kawan ada kawan, kawan ada kawan. Jadi boleh introduce di mana-mana parlimen kawan-kawan yang baik-baik tu, yang ada tempat untuk dijadikan co-working space dan juga tempat networking center untuk sebarkan kebaikan ni. Tolong bagi tahu. Sebab bila program lepas kita jumpa dekat Perak, program lepas kita jumpa kat Terengganu, program yang lepas kita jumpa Pulau Selangor. Jadi setiap program yang kita ada kita jumpa kenalan baru dan dia offer tempat baru. Konsep ini adalah business oriented tetapi social business. Dia bukan kerajaan punya program dan tidak ada kena-mengena langsung dengan politik. Kami buat secara sosial punya ni, memang tidak ada mana-mana politik di belakang, di tepi atau di atas. Memang tak ada. Baik, yang kedua adalah tentang platform Professional Business Network. Kita dah pun start untuk merekrut ataupun menerima pendaftaran profesional platform untuk business network. Macam konsep BNI, dia berbayar, sama juga kita buat konsep berbayar, dan juga co-founder. Itu nanti kita akan PMP mana yang berminat untuk masuk dalam tribe kita. Sebab satu tempat kita cuma allocate sebagai co-founder. Contoh, di Putrajaya kita dah buka, kita perlukan 20 orang co-founder Putrajaya. Co-founder ni adalah orang yang industri expert dalam industri berbeza, dan mereka ni mempunyai tribe yang bagus, dan mereka bersama-sama untuk menjadikan bisnes di Putrajaya ini dia untuk bagi balik keuntungan kepada panel. Dan juga pada waktu yang sama, mereka inilah yang membangunkan komuniti usahawan di Putrajaya yang menjadi ahli-ahli secara sosial dalam bidang kepakaran masing-masing. Kita berniaga. Itu konsep kami, dan kita target untuk setiap tempat ada 50 ahli dalam bidang bisnes yang berbeza supaya kita dapat saling mengangkat, saling membantu di antara satu sama lain. Yang lama tolong yang baru ditumpang yang lama. Yang jatuh ada orang angkat, yang tengah tinggi angkat pada yang jatuh. Ini konsep yang kita buat. Dan ketiga adalah platform pemasaran digital, iaitu mana kita ada podcast BBMU. Ini konsep kita, memang tim marketing kita ada, dan kita invite ada beberapa orang marketing pakar dari yang datang sesi hari ini. Kita invite untuk bersama dengan kami sebab kita perlukan lebih ramai orang untuk naikkan you punya bisnes pada waktu yang sama dengan tribe yang ramai, dan pada masa sama you boleh juga bantu usahawan lain dengan bisnes dibuat. Bukan percuma dengan bisnes yang dibuat. Baik, saya skip yang ni. Tagline kita adalah saling mengangkat, saling membantu, dan konsep kita dalam sikap inwasat. Ini perkataan yang saya reka daripada infak, wakaf dan juga sedekah. Pilar utama kita adalah untuk berinfak, wakaf dan juga sedekah. Ini untuk guru saya. Dan Tan Sri dulu mengajar bila kita buat bisnes ni, kita boleh makan juga kita boleh infak dan sedekah pada orang lain makan. Konsep ni lah. Yang bagi sedekah yang paling baik adalah bagi minuman dan makan pada orang. Sebab itulah kadang-kadang kita buat program memang kita suruh bayar ataupun pot bawa makanan. Sebab kita bagi makanan pada orang itulah menjadikan rezeki kita akan bertambah. Baik, ini adalah antara
gambaran saya bermula dulu tahun 2018 kita launching dengan Menteri Keusahawanan pada waktu itu untuk program sosial. Ini tahun 2018. 3 tahun selepas saya kick off program. Dan tahun 2021 kita dapat award Fast Moving Company SME 100, dan kita sekarang pun dah lulus 4 bintang dalam SME Star Rating untuk pengurusan bisnes yang kita handle program kita. Dan juga kita dah ada ISO 9001 pengurusan bisnes. Dan pada tahun 2020 kita dapat anugerah Social Enterprise oleh Menteri Pak Wan pada waktu itu sebab kita buat program Social Entrepreneurship. Dan ini antara branding projek majalah. Kalau yang perasan pada majalah dulu-dulu ni 4 tahun lepas, ni majalah yang kita buat dan kita dah stop, dan kita tengah buat dalam bentuk podcast, dan kita jemput ramai usahawan yang ada ilmu masing-masing untuk sharing dan juga untuk berkongsi di platform podcast yang kita buat. Ini majalah kita. Dia adalah pelancaran tahun ketiga majalah di pejabat EDC Shah Alam oleh Menteri Tan Sri Nohoma pada waktu itu, dan Menteri beza-beza setiap masa ini. Dan ini podcast yang kita ada, Bangsa Bisnes Matang Usia, boleh scroll dekat semua platform digital yang kita ada. Dan abang reporter kita hujung ni terlibat secara langsung dengan kita punya podcast sebenarnya. Ini adalah konsep EDC ataupun co-working space yang kita ada. Ini dekat Shah Alam kita ada 2 tingkat. Ada 45 bilik yang kita sewakan pada usahawan, dan bilik, ada bilik seminar, ada bilik meeting, dan ada center untuk berhealing. Kita ada gym, kita ada pingpong, kita ada dart untuk indoor game, untuk kita bersosial dan juga untuk bekerja. Ini konsep yang sebab Shah Alam tu besar, dekat Putrajaya kita tak besar, kita masih baru bermula kecil, dan insyaAllah lepas ni kita nak buat tempat yang lebih besar. Aminkan kita, dan mungkin ada tuan tanah Kedaung yang kawasan di Betul